Mungkin ramai antara kita beranggapan bahawa komunis durjana itu berjaya dihapuskan sekitar tahun 1970-an setelah gerak gempur berhabis-habisan dilakukan oleh anggota keselamatan kita. Untuk konteks Sarawak, walaupun perjanjian damai Sri Aman berjaya ditandatangani antara Bong Kicok dan Kerajaan Negeri Sarawak pada tahun 1972, sebenarnya komunis itu masih ada, cuma ianya lebih kepada gerakan bawah tanah. Pemangkin kepada tiadanya pengaruh komunis menular di seluruh Malaysia adalah apabila termaktubnya Perjanjian Damai Hadiai yang ditandatangani pada tanggal 2 hari bulan Disember 1989 di Hotel Le Garden, Hadiai Selatan, Thailand. Perjanjian penuh bersejarah itu ditandatangani di antara Kerajaan Malaysia dan Parti Komunis Malaya serta Thailand pada masa itu. Bertitik tolak daripada perjanjian ini juga menyaksikan segala bentuk aktiviti komunisme di seluruh Malaysia dan tidak terkecuali Sarawak harus dihentikan serta-merta. Dan apabila kita berbicara mengenai kegiatan komunisme di Sarawak selepas Bong Kicok menyerah diri suatu waktu dahulu, muncul pula seorang lagi ketua komunis yang bernama Chu Ting. Sebenarnya Chu Ting di ketika era Bong Kicok yang menjadi ketua Paraku, beliau merupakan orang kanan pada masa itu. Mungkin kerana beliau masih lagi mempunyai semangat yang kuat kepada kefahaman komunisme pada masa itu, dikatakan 3 tahun selepas Perjanjian Damai Sri Aman ditandatangani menyebabkan beliau kembali ke hutan Sarawak. Kembali ke hutan bukan bermakna Chu Ting diam sebegitu sahaja. Sebaliknya, dengan segala informasi sewaktu beliau bebas di Sarawak menjadikan beliau semakin kuat pula. Ini kerana menurut ceritanya, Chu Ting bersama-sama dengan pengikutnya yang baharu telah menggunakan kaedah memeras ugut tauke-tauke balak yang beroperasi di hutan-hutan miri, Kenowit dan kawasan sekitarnya. Begitulah cara mereka mencari dana kerana kita mengetahui sudah tentu tauke-tauke balak tidak mahu kegiatan pembalakan mereka diganggu oleh orang-orang Chu Ting pada masa itu. Bertindak daripada laporan yang disediakan oleh cawangan khas PDRM Sarawak, makanya kerajaan Malaysia telah mengarahkan agar PDRM Bukit Aman untuk menghantar satu pasukan yang paling berpengalaman di dalam dunia risikan kepolisian ke Sarawak. Dan operasi yang dijalankan di Sarawak ini dinamakan dengan Ops Chien Mei atau Ops Paraku 2, 1990. Pasukan elit PDRM yang dihantar pula dikenali dengan nama Pasukan F atau F-Team. Ianya bukanlah unit kepolisian yang calang-calang, malah keanggotaan mereka sahaja cukup dirahsiakan kerana bidang tugas mereka begitu istimewa. Difahamkan keanggotaan F-Team adalah terdiri tidak kurang daripada 50 orang sahaja dan mereka yang terpilih adalah dari pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Mereka juga adalah pakar di dalam gerak gempur di hutan, seperti ada sebahagiannya dipilih dari polis hutan, anggota tentera yang sudah bersara yang kemudiannya diambil secara kontrak berkala. Malah turut dilaporkan ada juga merupakan mantan komunis yang sebenarnya sudah kembali ke pangkal jalan tetapi menjadi mata dan telinga anggota keselamatan. Dan sumbangan F-Team sudah pun terselah kehebatan sejak dari tahun 1948 sehinggalah terakhir sekali 1989 suatu waktu dahulu. Turut dikatakan bahawa F-Team juga sewaktu melakukan sebarang operasi tidak akan disediakan dengan bekalan dan mereka harus membeli sendiri sebarang ration untuk kegunaan mereka. Dan sekiranya bekalan kehabisan sewaktu di hutan, makanya mereka harus keluar atau mencari sendiri untuk survival tanpa ada bantuan daripada mana-mana pihak. Boleh dikatakan unit F-Team ini adalah antara pasukan elit PDRM yang langsung tidak dikenali oleh mana-mana anggota keselamatan dan hanya ketua mereka sahaja yang mengetahui mereka siapa. Misi utama F-Team bukanlah untuk memerangi komunis, sebaliknya keutamaan adalah untuk menangkap gerila komunis yang bersembunyi di hutan dibawa keluar secara hidup-hidup. Di sinilah kita boleh menjangkakan bagaimana F-Team ini terselah kehebatan mereka baik dari segi dunia penyamaran, diplomasi, risikan dan sebagainya. Cerita Ops Chien Mei, Sarawak 1990 ini bermula apabila Deputi Superintenden Kamarudin Hashim atau lebih dikenali sebagai Keni bersama-sama dengan pasukan F-Teamnya terbang ke Sarawak usai menerima arahan daripada pengarah cawangan khas iaitu Datuk Rahim Noor. Setibanya di Kuching, mereka bergabung tenaga dengan unit cawangan khas Sarawak yang terlebih dahulu membuat hubungan dengan Chu Ting di hutan Kenowit. Dikatakan unit cawangan khas Sarawak telah cuba berunding dengan Chu Ting secara aman sebelum kedatangan unit F-Team ke Sarawak. Namun Chu Ting sebagai ketua kumpulan pada masa itu tidak bersetuju dengan beberapa syarat yang dikenakan sehingga rundingan itu hanya tinggal rundingan tanpa ada keputusan akhir. Usai menerima taklimat, Keni bersama-sama dengan seorang detektif cawangan khas Sarawak yang fasih berbahasa Cina telah menaiki kapal terbang ke Sibu. Dari Sibu, mereka berdua telah menaiki pacuan 4 roda menempuhi perjalanan jauh sehingga ke Pekan Kenowit. Dari Kenowit pula menumpang kenderaan lori balak yang mana jauh perjalanannya adalah kira-kira 5 jam sebelum ditinggalkan di satu lokasi di tepi hutan. Walau hanya berdua namun bukanlah menjadi kegentaran bagi Keni dari unit F-Team. Setelah menunggu hampir 3 jam barulah ada kelibat seorang lelaki berpakaian seragam hijau memunculkan diri di sebalik hutan Kenowit pada masa itu. Lelaki itu diceritakan lengkap dengan senjata dan membawa mereka berjalan darat menyelusuri denai-denai hutan sehinggalah jauh ke dalam hutan Kenowit.
Sebenarnya jauh sebelum Keni dan detektif cawangan khas menjejakkan kaki ke Sibu, seorang lagi pegawai F-Team iaitu Inspektor Zahaliman bersama-sama anggota F-Team yang lain telah diterbangkan ke Miri dan terus memasuki hutan di Baram. Ini kerana dikatakan pasukan komunis cuting ramai di hutan Baram pada masa itu. Jadi Inspektor Zahaliman hanya menunggu arahan daripada Keni di Kenoid untuk memungkinkan segalanya membawa keluar anggota komunis cuting dari hutan Baram pada masa itu. Berbalik kepada proses diplomasi Ops Chien Mei bermula sekitar jam 7.30 malam iaitu apabila Keni dan detektif tiba di kem komunis cuting di Kenoid. Sejurus tiba perbincangan terus diadakan dengan Keni sebagai seorang pakar diplomasi turut memainkan peranannya memujuk cuting pada ketika itu. Tiada masalah komunikasi memandangkan cuting amat fasih berbahasa Indonesia pada ketika itu. Bagi orang biasa mungkin sudah kecut kerana sekiranya tersalah bicara nyawa Keni maupun detektif boleh melayang bila-bila masa. Ini disebabkan kedua-duanya berada betul-betul di dalam kawasan gerila komunis. Sehingga menjelang larut malam, dikatakan masih belum ada kesefahaman yang mampu dipersetujui, sebaliknya cuting dengan bangganya menunjukkan jumlah senjata yang mereka ada. Di dalam kesamaran malam itu juga, Keni dan detektif cuba mengira sejauh mana kekuatan kumpulan komunis cuting dan sememangnya ianya adalah sesuatu yang harus dibimbangkan demi keselamatan Sarawak maupun Malaysia pada masa itu. Oleh kerana masih lagi di dalam usaha memujuk, akhirnya kedua-duanya akur dengan arahan cuting untuk mereka melelapkan mata kerana hari sudah jauh malam. Bukanlah masanya untuk lena diulit mimpi, malah kedua-duanya mereka hanya tidur-tidur ayam sahaja pada ketika itu. Keni dan detektif sentiasa bersiaga pada sebarang kemungkinan sebenarnya. Menjelang dini hari dan seterusnya apabila mereka berdua meneguk kopi panas bersarapan bersama-sama cuting, barulah berita gembira dikhabarkan kepada mereka. Usaha diplomasi seperti misi dan visi Ops Chien Mei dengan kedatangan F-Team telah berjaya apabila cuting bersama-sama dengan pengikutnya baik di hutan Kenoid dan Baram telah bersetuju untuk menyerah diri dan meletak senjata tanpa sebarang syarat. Pada hari itu juga, setelah segala persediaan dibuat dengan di pihak anggota keselamatan Malaysia iaitu baik dari F-Team yang ada di Baram bersama-sama dengan tentera telah berjaya membawa keluar kumpulan komunis cuting keluar dari hutan secara aman. Dan begitu juga cuting dan kumpulannya di Kenoid dibawa keluar oleh Keni dan detektif sendiri dengan pasukan tentera menunggu di satu lokasi yang diarahkan. Begitulah ceritanya kehebatan berdiplomasi yang dimiliki oleh anggota elit F-Team yang memungkinkan 59 orang pengganas komunis berjaya menyerah diri tanpa perlu berperang dan memungkinkan adanya korban nyawa di pihak anggota keselamatan kita. Kesemua anggota komunis beserta senjata yang mereka miliki telah dipindahkan ke Kuching untuk tindakan selanjutnya. Satu perjanjian damai antara cuting dan kerajaan Malaysia pada 17 Oktober 1990 menjadi saksi kejayaan Ops Chien Mei, Sarawak 1990. Sekaligus ianya juga menjadi pemangkin kepada tamatnya era pengganas komunis di Malaysia amnya dan Sarawak khususnya. Cerita sejarah mengenai operasi terakhir ini sudah tentu tiada siapa yang begitu mengetahuinya kerana tidak diwawakan. Hargailah apa yang kita miliki sekarang kerana ramai perwira yang tidak didendang meletakkan nyawa mereka di tangan musuh semata-mata untuk kita mengecapi keamanan seperti sekarang. Bukan senang membina sebuah negara. Hanya yang berani, moto F-Team.